8. Ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have... Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Ali Gaban Art dengan kerjasama Taman Yus Street Market. Layari Facebook Taman Yus Street Market. Mengetahui jadual perniagaan mereka. Yeah! Apakah hikayat baju terpakai RM100 senaskah sebuah buku rujukan bagi memudahkan anda yang ingin memulakan perniagaan baju bandel? Layari shopee.com bagi membuat pembelian. Lagi semangat, lagi. Setiap pembelian melayakan anda menyertai sebulan bersuara. Allah Akbar. Mana Melayu? Follow dan subscribe kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Spotify. Ayo, enjoy! Kawan-kawan, mari dengarkan. Yang lalu lalang, mari rapatkan. Yang dari jauh, mari dekatkan. Cuba dengarkan apa yang ingin ku sampaikan. Empat sekawan bermula di jalanan, mencari bahan mengisi ke lapangan. Dari perbualan menjadi kenyataan. Maaf Cakap Podcast ingin kami hidangkan. Maaf cakap. Maaf Cakap Podcast. Maaf cakap. Maaf Cakap Podcast. Maaf cakap. Maaf Cakap Podcast. Cerah. Selamat kembali Selamat kembali. Saya Aizat Yusof. Saya Hakim Mukri. Saya Ali Gaban. Celaka. Saya Lamazil. Hari ni kelang kabut sikit aku. Asal? Yelah, tiba-tiba ada orang Malaysia tengah hari Zuhur nak buat recording. Lepas tu injak ke petang, lepas asar. Lepas tu Yelah Maghrib kan. Sebelum Maghrib. Lepas tu Maghrib kan. Mengelupo kejap jadi mengelupo. Dia bukan apa. Yelah nak bagi, kita nak manage balik kita punya jadual yang ada. Patutnya kan benda-benda jenis kau masukkan dalam list hutang tu. Komitmen bulanan. Aku okey je. Cumanya yelah dia kelang kabut sikit lah. Still manageable, tapi kelang kabut sikit lah. Ada benda yang delay sikit. Jadi macam itulah. Tadi aku cakap pasal lepas Zohor sebab aku tengah free. Lepas tu aku tunggu kau balas, tak balas-balas. Dan budak-budak lain pun diam kan. Jadinya aku buatlah kerja aku sendiri. Tu yang akhirnya lepas Maghrib sebelum Isyak. Bunyi pula aku sini. Aku terkekek kejap tadi pasal rumah aku baru bagi mesej. Dia kata, ni kalau nak virtual ride jalan-jalan pergi Singapura, dia ada bagi app ni, link ni. Kau boleh virtual lah pergi Singapura punya. Disebabkan kau tak boleh nak masuk Singapura. Kau saya dalam grup. Aku masuk dalam grup Kau boleh tengok lah nanti kan. Aku tak tengok lagi, aku tak buka lagi. Tapi kekek lah kan. Boleh keliling Singapura. Boleh keliling Singapura. Unik betul. Daripada Tambak Johor tu aku ingat tu. Siap. Kan? Aduh kan. Tapi minta maaf Hakim minta maaf Hakim hari ni. Kentut banyak kali Hakim. Benda itu kita tak boleh nak kawal. Itu bagus untuk kesihatan. Sebab angin terbuang. Hadis apa? Hadis apa? Cerita pasal hadis. Okay. Ada satu hari tu member aku macam kita orang nak gerak pergi mana lah. Lepas tu member aku cakap kat adik dia, nama adik Rijat lah. Betul. Abang aku ke? Bukan. Aku tak ada kau abang. Nak abang. Oh ya. Cakap Jad pergi ambil hadis kat dalam rumah. Tak, kau tangkap. Aku tahu apa yang kau tangkap salah.
lain, dia plot twist lain. Okay macam mana? Lepas tu adik dia okay man. Aku kelakar. Aku dah ketawa dulu sebab antara dua tu lah, tak kisahlah apa-apa pun dah. Okay, teruskan. Dia masuk, lepas tu apa-apa dia Cari lah. Lepas tu dia keluar. Man, Hadis tak ada lah. Dia ikut Pak Din. Aku dah fikir apa hal Hadis pula Cakap, abang dia tanya, Hadis mana ni? Alah, kawan Pak Din. Kawan Pak Din nama Hadis. Ada ke? Tak ada. Budak ni Dia main tam je. sebab abang dia ni kontraktor. Okay. So banyak pekerja kan. Adik dia tahu Pak Din. Mungkin abang suruh cari Hadis. Cakap asal suruh Hadis cari kat rumah kau. Abang dia cakap, kau tahu tak tu yang petak tu yang kat game tu. Hadis lah. Hadis. Oh, benda tu. Cakap bodoh sel budak ni. Dia macam lengai sikit. Itu pun dia ada kekek juga dia tu. Budak tu memang jenis Dia relax tapi Kelakar tak bersedar. kelakar. Aku pernah ni abang dia tanya pasal translate English kikik tu. Apa dia cakap, Jad, kau tahu masuk friendly tak? Apa tahu kan. Dia macam Dia faham lah. Apa masuk friendly? Dia dah nganggar kan. Wah, abang dia punya sial. Kau benda friendly ni kau translate lah satu. Friend apa? Kawan. Li apa? Dan kawan-kawan. Ya ke? Dan kawan-kawan. Dan Li apa maksud tahu? Li tu dan apa? Dan kawan-kawan. Cibai dah budak tu. Sial lah. Tu lebih nak kena kau orang. Dah lah Li. Silakan Li. Okay tajuk kita di bahagian ketiga ni Friendly. Friendly. Bukan Bukan. Kereta second vs kereta baru. Yes. Tu enjin baru tu dengar. Enjin baru. Enjin baru. Kereta Kalau ini second bunyi apa? ataupun Vespa. Lori ais. Lord apa? Hakim tak beli ais box, beli lori ais. Terus sekali. Yalah, kereta second vs kereta baru. Bagaimana sudut pandangan anda? Pandangan anda benda apa nak tanya pandangan anda kan? Anda bukan boleh memberi Kita bukan radio. pandangan. Hello, siapa di sana? Bagaimana sudut pandangan dari segi kewangan? Betul. Dan bagaimana kita, contohlah kalau kata orang yang baru survive, yang macam mana keadaan dia? Adakah kereta baru ataupun kereta second? Orang yang sudah bekerja mungkin 5 tahun ke atas, adakah kereta baru ataupun kereta second? Yes. And yang baru berkahwin, kereta baru ataupun kereta second? Yang sudah lama berkahwin, kereta baru ataupun kereta second? And apa pandangan dan pendapat dia? Kebaikan dia nak kata keburukan, tak adalah keburukan dia. Apa pilihan anda lah? Apa pilihan anda yang terbaik lah Ikut kepada kemampuan juga benda-benda sini, betul tak? Sila teruskan Jad. Macam aku kereta yang aku pernah pakai second lah, kategori second lah. Satunya aku pernah pakai Yuska, sebab dia daripada bapak aku kan, Saga. Kau kereta baru, kereta second kau nak pakai mana paling seronok Jad? Kita barulah. Tapi macam aku pakai yalah, bezanya bila aku pakai mungkin teknologi tu sendiri Contoh aku pakai Saga dan aku pakai Wira. Teknologi engine tu pun ada beza dia sikit kan. Jadi mungkin maintenance dia. Kan. Lepas tu aku daripada Wira pula aku pakai ke Iris. Bila Iris pun dia punya teknologi dia dah ubah dengan yang tu kan. Jadi mungkin pada spare part tu tak ada masalah. Untuk yang Wira tu kan, bila yang dah canggih sikit ni, kita dah jadi takut-takut lah nak ubah tu kan. Macam contoh aku pernah sekali tu kereta Iris tu problem. Lepas tu aku sebab dulu masa aku pakai Saga atau Wira, once kau punya fuse putus, kau boleh sebenarnya kau ambil wire dalam tu, kau lilit 2-3 kali, dan kau pasang balik sebelum kau nak bypass lah. Contoh kalau reserve dah tak ada kan, bypass je terus. Kau boleh pakai lah kereta tu selamba kan. Tapi bila aku pakai Iris ni, asal ada problem, si putus. Reserve aku pun dah habis lah kan. Lagi aku dah lepas tu aku nak bila member aku pemain datang, member aku kan, kata ni try lilit je dulu. Aku pun pakai lilit kan.
Lama juga aku pakai. Lepas tu aku dah cakap tak boleh lama, takut nanti kan ada punya masa tu dah pakai computer box lah apalah kan. Kereta-kereta canggih ni sikit kan. Lepas tu aku pergilah Proton Aku pergi Proton. Oh dia marah aku. Yelah, takkan nak pergi Pro 2. Yelah contohlah aku boleh bengkel lain. Kau Tak, masalah ni tanya tadi kan, aku pergi Proton lah kan. Yelah tak lah. Takkan kau nak pergi Honda. Yelah tak. Mungkin ada orang cakap pergilah bengkel lain ke apa. Maksudnya aku pergi yang pergi doktor yang betul lah. Proton punya kan. Oh dia marah aku. Awak jangan suka-suka delay ni. Habis aku dengan Sina tak ada macam mana. Kau tak cakap pula, suka aku, kita aku. Dia kata bahaya. Yalah bahaya untuk itulah aku cakap. Mungkin kalau Kau kan kereta kita selalu. Kalau kereta yang biasa, kereta yang sebelum tu lagi aku rasa tak ada masalah. Kau lilit pun kau boleh still pakai, tapi jangan pakai terlalu lama lah kan. Tapi bila pakai kat situ dia marah lah. Mungkin sebab dia pakar dalam hal tu kan. Jangan lain kali jangan bagi macam ni. Habis macam mana saya nak bagi signal kan? Tak jadi masalah lah. Saya nak belok ni orang langgar saya. Okey lah, saya faham lah. Tu then dia check lah satu body lah, satu kereta. Apa problem aku pun tak tahu. Dia pun kata dia memang tak tahu apa problem dia. Then dia tukar fuse baru je. Fuse baru elok pula tu sampai sekarang. Aku tak tahu kenapa. Padahal aku dah tukar pakai reserve still putus kan. Pun aku ada masalah dekat kereta baru juga sikit. Lepas tu aku ada masalah dekat kereta lama lah. Tapi kalau macam aku pakai Wira, aku suruh nak pakai Wira lah. Wira legend. Yalah, satu maintenance dia tak berapa nak kasar. Bukan lah, maksudnya tak semahal lah dia punya cost kan. Dan sedap lagi pakai manual lah. Yang kena sauk apa lah Wira? Kira Mana? Yang Kena curi? Wira. Sedih kan. Saga? Saga aku jual dengan member aku. Jual dengan member aku. Aku pakai arwah bapak aku punya kereta Wira. Wira tu yalah macam-macam dah buat. Lepas tu aku kahwin, beli Iris lah. Lepas tu aku kahwin lagi satu. Laju. Boleh berfikir laju sekarang kau ni. Tapi kalau nak kata mana yang okey, dia tengok feel lah. Aku kadang-kadang feel sebenarnya manual lah. Kan manual dan maintenance kan. Aku kalau masih bujang aku rasa aku okey pakai Wira tu lagi kan. Tapi dah kahwin ni aku prefer kereta baru lah. Dah dak haze kan. Dia dari sudut pandangan yalah apa yang kau bagi tu sebenarnya bagi aku dia ada sebenarnya dia. Dia ada sebenarnya. Contoh sebab ya apa yang pengalaman aku tengok kat kawan-kawan aku bila dia orang graduate untuk membeli kereta second pun cash kena ada. Betul. Tak semua orang yang ada reserve cash yang orang kata bila kau dah pergi belajar kau ada reserve cash at least 5k ke atas. Tak ada. Jarang lah ada. Ada pun mungkin dia nak kena dahulukan benda-benda yang lain. Betul. Contoh ialah nak cari penempatan. Kalau kata kena kerja, dia orang nak kena ready. Paling basic rumah lah kan. Jadi cara mudahnya dia orang memang loan lah kan keluar kereta baru. Dan kereta baru pula tak semua jenis kereta yang dia orang cover. Ada beberapa jenis kereta sahaja yang dia orang boleh bagilah. Yang sepatutnya orang kata berbaloinya ambil itu, berbaloinya ambil ini, tapi dia orang tak boleh. Memang kalau kan apa yang dia orang ada waktu tu memang tak layak lah. Jadi dia orang terpaksa. Tak tahu itu mungkin skim yang disediakan untuk melakukan kenderaan yang di Malaysia. Aku rasa mungkin juga. Kan? Sebab tak semua jenis kereta yang dia boleh cover. Kan? Tapi kalau kata siapa waktu tu mungkin dia dah ada kesedaran, waktu dah nak habis belajar dia orang dah ada kesedaran apa semua, mungkin dia orang dah boleh reserve. Sebab bagi aku untuk permulaan ialah untuk kau mulakan satu benda ialah pada pandangan aku second tu berbaloi. Contohlah kalau kata kau dapat Wira, ialah tak mahal, tak murah. Mungkin dalam lingkungan 5 hingga ke 10. Bergantung jenis variant lah. Kalau kata kau dapat yang yalah, dia bergantung pada kau punya luck juga. Kalau kata cari alhamdulillah dapat jumpa yang bagus, elok kan, maknanya first owner Jaga baik. Jaga baik. Perempuan pula pakai perempuan pun kadang-kadang pening-pening juga kan. Ada benda yang tak jaga juga. Tapi at least tak orang kata tak lasak lah. Tak ada pinhole. Baju kan. Dapat harga mungkin sekitar ada 5 hingga ke 7 kan. 5 hingga ke 7k. Kau dapat ban kat situ, at least benda-benda lain dia paling tidak kau tak menanggung hutang. Betul. Betul lah. Dia menang kat situ, kau tak tanggung hutang. Kan? Kau baru nak mula, kau tak menambahkan lagi kerak kau.
Kan maknanya at least kau boleh reserve, berjaga-jaga kan untuk benda lain kan. Mungkin kau pakai kereta second tu boleh tahan sampai 10 hingga ke 15 tahun lagi. Aku rasa memang boleh lah kalau kata Wira kan. Kan berbanding yalah harga dia segitu, lepas tu tak ada hutang. Kalau katalah kita nak ambil kereta baru, contoh paling murah lah waktu tu, aku ingat Myvi tak layak kan, Myvi tak layak. Azia aku tak pasti pun sama kan, tak ada juga kan, tak boleh juga dia. Aku tengok yang tahu dulu member aku banyak ambil ni Proton Preve. Preve layak. Gear ke depan, gear satu kan. Sevi. Itu Sevi kan? Preve. Oh, Preve yang besar. Preve yang besar. Padahal dia kan harga lagi mahal daripada Azia. Tapi aku tak tahu kenapa kan. Macam mana cara dia tu, aku tak berapa faham yang tu. Itu skim lepas belajar tu kan. Tu memang baru lah, kereta baru. Kereta baru lah. Ni kereta baru. Kau nak compare. Galakkan ni lah, orang nak cari kerja. Baru-baru start nak kereta. Tu skim government punya. First graduate. Memang ada benda tu kan. Kau pakai sijil diploma. Ya itulah. Itu memang government buat lah untuk memudahkan orang keluar kereta. Itu saja. Sekian. Sebab kalau kau fikir balik kau fikir balik Wira dengan Preve. Kalau engkau lah sendiri pilih, kau pilih yang mana? Aku Preve, tak pernah pakai Preve, tapi sebab aku minat Wira, aku Wira. Tak, kita pandang sudut bukan daripada segi minat. Dari segi kau ke waktu tu, kewangan kau, keperluan kau. Bukan nak kira ikut nafsu. Kalau nafsu baik aku suruh bandingkan kau nak pakai Wira dengan Mercedes. Sekarang waktu tu kau baru keluar, kau pakai kereta untuk kau pergi kerja, balik kerja. Kan? Lepas tu kau tak nak tanggung hutang. Tak nak tanggung hutang, memang aku beli Wira lah. Kan, betul lah. Kalau kata relevannya lah. Kan? Memang Wira lah. Tapi that time memang orang beli Preve kebanyakannya. Sebab tak payah keluarkan duit, zero down payment. Zero down payment. Kan ada skim tu. Betul. Tapi lepas beberapa tahun dia ada buat juga untuk Pro 2 ada. Lepas tu baru ada. Sebelum tu kau dapat offer tu lah. Aku tak. Tak dapat offer tu. Aku tak ambil. Yelah, offer tu datang je kat kau Boleh ikut kau dekatkan mic. Offer tu untuk semua orang. Bukan kat ada ni. Yang penting kau bawa kau punya sijil kat salesman. Lepas tu salesman tu buat lah. Aku tak dapat. Kau bukannya first graduate. Kau bukan Belakang kau. Dah aku tanya lagi. Yang dia kata semua orang dapat, aku tak dapat. Yalah. Semua pelajar dapat. Gocoh. Jadi itulah maknanya sebab waktu relevannya Wira lah. Tak, maksudnya gitu. Waktu kawan-kawan aku dapat offer macam tu, aku duk terfikir tak silap aku Myvi pun ada. Dia lepas beberapa tu. Mula-mula start memang Proton buat. Tak silap aku lah. Sebab aku fikir yelah. Macam pendek lah sial. Terima kasih. Sebab aku fikir waktu tu, aku bandingkan juga kereta. Yelah, kau faham teknologi baru dengan teknologi lama yang sedia ada. Kau nak pakai barang yang kau pun tak tahu mana hala tuju. Dengan berapa yang sepatut kau kena belanja bulan-bulan. Kan? Bukan masalah kau nak pakai Preve ataupun nak pakai Wira. Kau bermain dengan benda yang kau boleh calculate. Yelah, kau dapat anggaran awal berapa bulanan, sekian. Kau punya gaji pun tak tahu lagi naik ke turun. Kau nak main kereta dengan kau pun tak tahu dia punya naik turun. Betul tak? Mana risiko? Mana kau nak letak tengkuk orang kat mana kan? Betul lah kan? Ibarat dia macam gitulah bagi aku lah. Aku pun buat kira-kira. Aku congak-congak kata daripada Preve baik Vios. Lepas tu baru aku selidik. Oh rupanya tak boleh. Lepas tu aku tanya lagi, tak second boleh, pula obvious tak boleh lah. Lepas tu second pula, walaupun loan pun dia tak cover kan, kereta second untuk first graduate macam ni. Mana dia tak ada cagaran itulah baru aku faham. Tapi yelah, benda tu dia dah main dilema lah. Dia bermain dengan keadaan situasi kau yang kau tak ada pilihan. Yelah, bagi aku lah waktu tu kan, apa yang aku nampak lah. Bukan aku yang nak ambil, aku tengok kawan-kawan aku. Kenapa dia orang ambil? Kenapa sedangkan kau boleh ambil ni? Cumanya lepas tu bila kita study balik benda-benda yang lain, baru kita faham. Tapi lah, kalau kata ada peluang, memang ya, bagi aku cadangannya ambil lah kereta second. Kau dapat cash, tapi kau tak mengganggu hutang. Betul tak? Betul. Bagi pendapat aku. Walaupun agak sederhana. Betul. Kan? Tapi tak boleh ni. Budak-budak lepasan universiti ni bongkak. Nak ada gaya kan? Nak ada gaya, lebih daripada gaya. Nak ada gaya, terima kasih. Aku nak cakap tu je. Dia lebih kepada ni lah. Budak-budak mungkin nak ni apa, ikut trend. Lepas tu kan
Nak buat cakla-cakla kan. Lagi tu sebab offer tu sendiri. Kira dia bagi peluang. Banyak Dia memudahkan lagi urusan. Kita kan banyak benda yang kita tertarik dengan offer tu kan. Yes. Dia tak apa-apa pun. Dia takkan buat offer kalau tak menarik. Dia takkan jual kalau tak ada dokmat. Dia takkan hulur kalau tak ada yang menyambut. Ya, Betul. Kan? Apa lagi? Dia takkan dia takkan Kau cakap aku dalam dilema. dia takkan cakap kalau tak ada terima kasih. Saya dari Pro 2. Engkau pakai kereta baru? Tak, aku sambung. Sambung abang bayar. aku punya. Aku pun pernah sambung bayar. Lepas tu 300 sambung bayar itu je lah. sebenarnya. Sebab sebelum ni aku duduk KL kan, aku pakai public transport dia. Transport. Transport. Macam task force Itu je. Lepas tu aku dah kita ni pun ada masalah dengan ni pronunciation. bukan. Public transport kita lah. Dia sebab kalau kat KL kan public transport dia okey Agak lah. complete lah. So orang boleh senang pergi mana-mana kan. Lepas tu aku tukar kerja yang memerlukan ni, so aku ambil lah kereta ni. Tapi kau tahu tak, public sebenarnya ada musuh. Public enemy. Habis ni. Itu rappers. Oh okay. Rappers, gangster. Tapi kalau cerita pasal public transport ni kalau gitu sedap kan. Maksudnya kat JB ni kan ada LRT Ya. MRT LRT, MRT ni lah. Kalau ada aku rasa kenderaan kat dalam jalan raya pun tak apa-apa nak banyak. Tak jat. Tak juga. Tak juga. Kau dekat KL ke tengok? Tak juga. Kau pergi KL. Tak, dia kena gini. Dia public transport cantik dan kita ada scrap kereta-kereta lama. Contoh Yes, itu betul. Itu boleh aku kurangkan. Sebab kalau kau tengok kat KL, padahal public transport dia bas boleh cover mana-mana. Lepas tu train lagi kan. Yes. Dari Sungai Buloh boleh pergi Kajang. Yes, thank you. Jauh-jauh lah. Yes, thank you. Tapi jam tetap jam. Sebab ada satu yang aku tengok public transport dia dah terlampau pack. Lepas tu macam dia sebab ada benda-benda tadi lah yang fresh graduate boleh keluar kereta. So dia orang akan keluar kereta, takkan kau dah beli kereta naik public transport. Apa benda? Kan apa benda semua ni? Dia kalau ikutkan waktu tu banyak benda yang Sekejap, sebelum tu kena cakap ni. Terima kasih Hakim. Terima kasih. Okey, teruskan lagi. Tak ada, nanti nak suruh dia sambung lagi. Oh, dia sambung lagi. Okay. Cuma ini nak nyelah tambah, lah. nak Okay. add on je. Sebabnya waktu tu, kalau ikutkan banyak benda yang mempengaruhi ialah dengan keputusan seorang anak muda. Aku tak nafikan juga kalau kata waktu tu dia orang kata memang nak keluar kereta baru, mungkin satu idaman juga. Betul? Kan? Kau pun masih lagi teringin nak keluar kereta baru. Dah tua gini. Apatah lagi dia orang waktu yalah memang orang kata ada peluang. Kan. Cumanya waktu tu aku yalah tak tahulah, wallah alam, mungkin ada sedikit kesedaran kan, mungkin ada sedikit pengalaman. Alhamdulillah. Yang aku rasa terlampau awal untuk berhutang. Hampir. Sedangkan dia orang masih lagi menangguh hutang PTPTN. Ya betul. Berdouble lu. Kau pun sendiri pengalaman kau hutang berdouble kan. Macam mana nak manage kan? Dia zaman tu kau tak ada fikir nak bayar. Cumanya kau dah tua baru kau berdouble. Dia orang terlampau muda. Sekitar umur 21. Ya, betul. Betul. Dah sedangkan waktu belajar dah menangguh hutang, keluar Tapi 21 pada aku, tambah satu lagi hutang. Okey, teruskan. Engkau waktu tu sempat lagi berfoya-foya ke sana sini apa semua, belum lagi menangguh hutang. Kan setelah beberapa tahun, mungkin aku ingat dah hujung sebelum kahwin dah ada tangguh hutang. Dah. Maknanya sekitar 20 20-an. 28 20-an. 27 1920. Aku ingat kau nak cakap 1920. Sekitar apa? 20, 25, 26, 27 25. 25, 26 Lebih kurang. Yes. Nampak? Kan beza jauh dia. Tapi pada aku kan, lebih baik kau hutang daripada muda. Jadi tua kau dah habis dah hutang. Tak, masalahnya bertambah-tambah. Oh, okey. Hutang PTPTN tak habis bayar lagi, masuk hutang kereta. Nanti kahwin, kalau kata kahwin buat loan lagi bertambah hutang, rumah lagi bertambah hutang. Ceti lagi. Ceti datang rumah. Kat mana peluang kau nak kurangkan hutang? Sepatutnya awal-awal tu ambil kalau katalah sabar sikit, ambil kereta second. Kan? Tapi yalah. Okay. Tak ada hutang. Betul. Okey, contoh hutang apa? Hutang rumah? Hutang PTPTN.
tak adalah orang kata terlajak perahu kan. Tapi yalah, itu bergantung pada orang lah. Bergantung pada orang, bergantung pada sekeliling lah. Bergantung. Sebab hal hutang ni kan, kita ni Susah Habib nak cakap about hutang ni. Zaman-zaman sekarang ni hutang ni satu benda yang Sebab dia ada setengah orang kata keperluan, ada setengah orang kata lebih kepada nafsu. Sebab benda tu mudah kau nak access. Tak boleh lah hutang lah. Pergi kalau kata ada kelayakan, contoh Wak Imah beli kapet pun boleh hutang dia. Contoh kalau kata orang kata dia punya saluran dia tu. Kalau macam aku terasa susah. Sebi tak cukup. Itu tak boleh, ini tak boleh, tak layak, tak ada tu, tak ada ni. Okay fine, tak ada sudah. Kan main cash je lah. Dia berbalik pada nafsu juga lah. Nafsu ni dia ada terbahagi kepada kan jangan sangkut-sangkut. Tak macam nak cakap tapi tak berani. Tadi aku kita patah balik sikit berkenaan dengan pasal scrap kereta balik public transport. Public transport, kalau cakap kita pernah dikejutkan dengan scrap tu kita pernah 15 tahun. Hapus kereta atas 10 tahun kan. Atas berapa tahun? 15 tahun ke 10 tahun, 10 ke 15 itulah. Jadi kerajaan nak buat lah masa tu. Lepas tu rakyat argue lah. Geng Zakat JB dah bising. Stiker dah naik semua. Oh gila. Kami bantah. Spray body dah undercoat. Yang ada dah baru pergi balik Brothers pasang tinted. Barang dah buat. Takkan hapus lah. Tapi kereta kadang-kadang standard lagi, tapi exhaust dah besar. Modal dah keluar lah. Tapi ramai yang tak setuju berkenaan dengan scrap tu. Pada aku yelah, benda ni kena selari. Contohnya dengan scrap tu kau nak ada, tapi public transport kau kena cantik kan. Barulah dia synchronize lah kan. Betul. Nak buat satu dasar ni kau kena tengok balik apa benda ni kan. Sama lah macam GST itu. Benda sama ke? Apa? GST. Oh GST. GST ke SST tu. Betul. Malah nak tegang takut aku pun tak faham ni. Yalah, aku rendahkan balik lah. Ini dah sampai level menteri dah ni. Aku rendahkan balik. Habis apa risiko kalau kita nak kita masuk sama ada kita nak tentukan sama ada kereta second atau kereta baru Aku ada soalan satu. Kalau risiko dia Li, kalau risikonya kau ambil kereta second ni kan, apa dia Li? Second dia terima kasih. Okay. Yalah, dia punya risiko dia rosak lah kan. Rosak time-time tiba-tiba rosak. Tapi yalah, at least benda tu still kau masih dia macam aku cakap tadi awal-awal, kalau kata main kereta second ni kau kena ada reserve cash. Kan, kalau kata dan waktu kau ambil kau dah ada standby juga untuk kau repair in case jadi apa-apa. Betul lah. Kau main kereta second kan, memang kena ada itulah yang kata kekurangan yang diorang tak boleh nak sediakan kan. Budak-budak maknanya diorang waktu tu tak mampu untuk ada reserve cash kan. Dan benda tu berubah lah. Mungkin waktu kalau kau dah bekerja contoh, kau dah ada sebahagian, kau rasa mana yang lebih bagus, kau nak ambil kereta second ataupun kereta baru, betul tak? Betul. Kan, waktu tu pun terpulang pada kau juga. Ada orang yang memilih second, ada orang yang memilih baru, ada yang memilih second mungkin dia ambil yang up, model yang lebih top, tapi barang dah second, sedikit murah berbanding kalau nak ambil baru, betul tak? Betul. Dia benda tu dah plus minus lah. Cumanya tadi kita sentuh waktu orang yang baru nak graduate, betul tak? Kan? Jadinya ada part yang tak backup diorang. Contoh dari segi kewangan tak backup diorang, dan dari segi bunyi perut. Tak, kau punya perut kat tekak ke? Apa ni? Selera. Mana adab kau tak ada perut? Kan. Jadinya waktu tu loan lebih memihak pada diorang lah kan. Kan. Tapi yalah, itu benda yang kita mungkin waktu tu tak ada siapa nak sedarkan. Tak tahu, Allah alam, mungkin kita punya talk ni sedikit sebanyak memberi kesedaran. Betul. Kan? Sebab apa yang aku nampak waktu tu, Agenda. Layu macam tu kan Yahudi. Kalau macam Ali tengah cakap apa, kau off mic dia. Mic Hakim. Sebab tu tadi aku tolak sini. Nak cakap sini. Tak cara dia nak bagi hujah kan. Di sini saya ingin menambah ya. Terima kasih.
Yalah macam contoh kau lah, pengalaman kau pernah pakai kereta second dan kereta baru. Kenapa kau rasa pakai kereta baru dan apa rasa sesuai? Yalah waktu pakai kereta second. Waktu bila yang kau rasa betul-betul kau betul-betul orang kata berani nak gap pakai kereta baru? Aku nak cerita sikit berkenaan dengan maintenance tadi Ni satu lagi. Bila kau pakai kereta second, kau boleh modify sana sini. Ya. Dia gini ni. Yalah mungkin aku ada kenal budak yang pandai lah hal kereta ni kan. Orang pandai orang pandai. OG. OP. Dia pandai bersikit berkenaan kereta lah. Memang pandai lah sebenarnya. Dia kerja bengkel berkenaan dengan spare part tu sendiri kan. Kalau cerita pasal kereta second ni, maksudnya kalau kau nak cari barang spare part dia, dia tak macam kereta baru tau. Tak, dia kena tengok jenis kereta apa pula. Yalah maksudnya pada aku lah, ni pandangan aku kalau kereta second, maksudnya dia dah ada tau barang-barang spare part yang yalah dia ada yang apa orang panggil third party kan. Barang-barang yang selain daripada original dia, kau boleh pakai yang ni kan. Maksudnya diorang dah kira kau dah tak takut tau kalau kau dah luas. Market dia dah luas. Spare part kau tak takut kalau ada lagi tak ada ke tak ada kan. Macam contoh aku pakai Wira kan. Wira apa-apa kau boleh contohnya ada je spare part tu, jangan takut lah kan. Ya, sebab tu aku cakap modify tu nak senang. Modify tu nak senang. Kau nak contoh lah, kalau spare part pun kau nak upgrade pun boleh, nak downgrade pun boleh kan. Spare part pun senang dapat. Pada aku tu bagusnya kalau kau pakai kereta second lah. Tapi ada juga kereta second yang yalah mesti sampai sekarang masih lagi susah nak dapat dia punya. Itu jaga waktu pemilihan kereta second pun nak kena betul. Kau janganlah sembarang juga. Yes, betul. Kau tiba-tiba nak pakai kereta second tapi kau nak pakai kereta yang memang dia bergantung pada nafsu lah. Ada orang memang nak pakai kereta second tapi nak pakai kereta second kombi. Alamak. Kan Kepala kombi ni. payah juga kan. Maknanya waktu tu mungkin kita beli lagi, baik kau beli kereta baru. Kan maintenance lebih kurang je. Itu kata dia bergantung pada keadaan semasa lah. Kan kalau kata waktu tu memang dia dah orang kata dah memang okey, dia nak pakai kereta second yang jenis macam itu, silakan, tak ada masalah. Maknanya ni kita cerita dari sudut pandang yalah dari segi kewangan, dari segi keperluan. Kita tak nak cerita yang melibatkan nafsu rabak. Nafsu rabak engkau pun boleh patah balik pergi Paramis Muara. Kalau aku jadi Paramis Muara, siapa kau nak lantik jadi hantuah? Aku dah tak panggil Proton. Habis kau panggil apa? Plolon. Apa style pula ke situ kan? Kalau tanya pasal aku kereta baru pula, aku pakai kereta baru ya, macam kita tahu memang kos lah. Kos dia tinggi lah untuk tadi baru pergi servis pun dah berapa ratus kita kena kan. Macam kereta lama ni kita boleh pilih-pilih apa minyak dia kan, kita boleh pilih yang harga berapa. Kalau kau dah pergi kereta baru dan kau servis kat pusat dia kan, kau tak boleh pilih lah. Kan? Melainkan kau tak nak ni start ya servis lah, ni okey lagi, tu boleh. Tapi jenis-jenis minyak dengan harga dia memang dia dah fix, dia dah tetapkan dengan maintenance kan. Itu je lah masalah. Dan nanti berapa tahun boleh lah kau servis kat luar kan. Tapi pada awalnya berapa tahun tu kau kena layan servis dekat pusat servis yang disediakan. Tapi Jad, aku sebenarnya ada idea juga pandangan untuk kereta baru ni. Yalah, mungkin waktu tu kita dah tinggalkan zaman belajar, dah settle lah. Maknanya mana yang yalah relevan, ada yang ada yang backup diorang, ada yang tak backup diorang lah. Kita kembali ke peringkat yang pertengahan. Maknanya waktu tu kau dah ada gaji yang okey. Mungkin yang tetap lah. Kalau kata kau kerja sendiri, bisnes pun kau dah sedap, kau dah layak itu ini lah. Ini idea lah kalau kata kau nak pakai kereta baru. Dan contohnya kau nak pakai kereta baru tu, kau tak nak pakai sampai habis pun. Kau tak nak target pun kereta tu kau bayar sampai habis. Contoh lah kau target pakai 3 tahun hingga ke 5 tahun. Maknanya dalam keadaan warranty. Aku pernah dengar yang ni. Kan? Contoh lah kau pakai 5 tahun, kau salin kereta lain. Maknanya kau target lah kau nak buat macam itu mungkin dalam sekitar, kalau umur panjang dalam 20 tahun. Maknanya sepanjang 20 tahun tu kau pakai kereta baru je. Dengan penyakit tak ada, memang tak ada apa-apa lah, melainkan accident lah kan. Kau jaga servis, itu pun lantak lah. Kau nak jaga servis ke tak jaga servis,
At least dia boleh survive lah dalam setahun 2 tahun. Kau jual pergi lantak kau lah kan, kereta jadi apa. Kau ambil Tapi kereta baru. kau kereta baru kan. Dia malas nak fikir. Tak fikir pun kau nak bela kereta tu sampai habis. Betul. Memang kau sepanjang 20 tahun tu memang kau pakai kereta baru lah. Itu pun idea juga. Idea juga Tetap kau bayar bulan-bulan berapa ringgit dia. Ya. Kan sama juga kalau kata kau ambil kereta yang mahal, ya walaupun di second tapi kau kena loan kan. Malah yang kalau kata kau beli cash lah. Itu lain kira lah. Itu dah kita dah masuk, nanti kita akan naik satu level lagi yang kau beli kereta semua cash je. Kan. Max dia 5 tahun Li Ya, warranty 5 tahun. kan. Max dia 5 tahun tukar kereta Kereta baru. kan. Kan. Contoh dia ada Apa gearbox dia panggil apa kalau overlap? overlap ya, overlap kan. ya. Settle hutang sana masuk sini kan. Settle tutup hutang balik. sana masuk sini. Sampailah kereta yang penghujung kau rasa okey kau nak pakai kereta ni lah sampai habis. Maknanya kau settle down kat kereta tu. Tahu tak kereta apa yang last kita pakai? Kenderaan jenazah. Tahu pernah mati Oh pakai kopiah. Hari ni bawa kopiah. Aku takut lepas ni Ijat datang rekod je. Ni kita apa pula? Ali suruh. Tak sebab Bukan 5 hari 5 hari 5 tahun 5 tahun. tak sebab aku pernah nampak ada orang yang jenis macam tu. Ya ada Li. Itu kan kereta baru. Kan. Seingat aku tu style yang aku dapat tahu tu style Cina tau. Betul. Kan. Dan Apa yang aku diikuti nampak oleh orang Melayu kita ada. Businessman Melayu kita. Ikut Sebab cara aku tu. tak tahulah Cina tu mungkin dia pakai kereta yang dijual. Tak dia. Tak, Cina Dia akan yang aku tahu lanyak kereta tu sampai habis. dia malas 5 tahun nak tukar fikir. dah. Dia fikir yalah maintenance yang lebih besar nanti dia nak kena keluar. Bagus juga idea yang tu lah. Itu apa yang aku nampak. Tapi dari segi yalah kita bermain juga dengan sistem hutang. Kalau macam tu kau tak ambil serius pula buat hutang kan. Sedangkan hutang yang dibolehkan tu disebabkan kita yalah dia jadi harus. Yalah. Macam aku pernah yalah aku Isu hari tu dia dah jadi harus dibolehkan. Tapi kalau kata kau buat macam itu seolah-olah kau tak mengambil berat pasal hutang tu kan. Kau menganggap hutang tu bukannya satu yang ni lah. satu yang orang kata yalah yang boleh di overlap. Yalah kita tak tahu kan sepanjang hidup tu jadi bila-bila kat mana-mana kan. Itu je yang lah. boleh jatuh haram tu kan. Tak tahu lah. Yelah. Allah alam lah. Tapi yalah maknanya dari segi kau memandang ke Hal hutang. hal hukum tu macam mana pula kan. kan. Tapi yalah dia satu idea jugalah. Boleh diguna pakai. Kalau kata dah fatwanya kata harus kan lenyak sampai Lenyak betul-betul kan. Kita ikut je. Itu pun yalah. Tapi aku pun tak tahu juga sebab aku pun tak pernah buat. Tapi apa yang aku nampak lah. Sebab aku rasa ralat juga tu sebenarnya kan. Engkau Ira tu second dia? Second. Highlight? Semua second. Second. Oh yeah. Highlight baru tapi habis bayar dah. Alza baru tapi itu bawah ni. Highlight kau beli atas nama kau sendiri dia? Tak bukan. Oh kan. Tapi dah habis bayar dah. Itulah. Tapi yelah kalau kata dia contohlah dia ambil semua hutang yang kontranya sampai ke sudah sampai bila-bila kau tak ada kereta second. Maknanya contoh kereta kedua. Contoh kalau kata kau habis bayar kan kau dapat kereta kau, mungkin kau boleh bypass dekat adik ke anak ke apa kan, ada second car. Yang ni sampai ke sudah maknanya sepanjang 20 tahun tu kau tak ada kereta langsung. Cuma kau sedap lah kau memandu kereta sedap sampai ke sudah kan. Itu ideanya lah kan. Allah alam. Tapi itu satu idea lah, satu idea. Oh, tapi hutangnya meningkat sikit kan? Betul tak? Dia sedikit, dia akan naik lah berapa persen. Contoh lah kalau kata dia minat Vios model ni baru ni keluar dia dah tukar. Vios yang baru kan. Dia overlap lagi. Dia ada peningkatan lah sedikit. Aku rasa ada peningkatan. Betul tak? Ada peningkatan. Tapi yalah tapi itu yang dari sudut aku cakap tadi, mungkin dari segi yalah bagaimana dia memandang hutang tu macam mana pula kan. Itu je lah. Tapi dari segi keselesaan membawa kereta tip-top lah sepanjang zaman. Tak ada masalah. Racing je. Jadi sidang tim dari menerima panggilan daripada Hello, ni jual second car punya. I nak cakap sikit I pun pakai kereta baru tau. Tapi yelah pengalaman lah kereta baru dan kereta second tu dia ada pengalaman masing-masing lah. kesedapan. Ni first car aku. Kau tak ada kau first car First car. Aku tak tahulah kereta baru ke kereta second ada beza dia. Allah alam. Apa beza apa? Tak tahu dia bagi aku kalau kata feeling untuk kereta ni bila kau pindah segmen.
Itu yang terasa betul Ya, beza dia. betul. Kalau baru atau lama bagi aku tak beza. Betul, aku pun dah berasa lah. Tak beza banyak kalau aku rasa. Kan, Hal contoh baru kalau kan. satu seat sedap, kau tukar je lah. Yelah, Kereta betul. second tu kita pakai seat sedap. Duduk lah sedap. Kan steering tak sedap pula. Kau tukar lah steering baru kan. Maknanya dari segi part kau boleh tukar-tukar, betul tak? Betul. Kan, dari segi bunyi, tadi lah bunyi kat mana. Cuma mungkin benda tu terlampau leceh untuk dipikirkan. Dia orang malah fikir kereta baru kan. Allah alam. Kereta ni pakai nama kau lah. Nama aku. Nama kau kan? Kau tak ada ura-ura nak pakai kereta baru? Iyalah, kahwin dulu. Tak, ni ura-ura. Nama pun ura-ura. Angan-angan. Ura-ura ya dekat kahwin je. Lebih pada nak bergojok. Cakap je lah tak ada. Cakap tak ada. Kalau nak cerita kahwin, kita cerita kahwin. Tak mahu kau. Tak, bukan. Dia macam ura-ura. Ura-ura dah dekat. Kau ni nak petikaikan apa ayat yang aku keluarkan. Ura-ura dia dah macam bau-bau. Okay. Macam dah dekat-dekat juga lah. Macam kalau modal kat kereta, kahwin dah kena tangguh. Yalah. Apa Tak, maksudnya- apa nak jadi maksudnya- dengan generasi aku? Yalah, maksudnya kau kahwin, lepas tu lepas kahwin kau ada terfikir nak beli kereta baru ke tak Ada ada? lah, Ada juga. ada juga. Ada. Ura-ura dah dekat tadi. Kena tukar soalan. Lepas kahwin ada tak nak terfikir nak beli kereta baru? Mesti ada, semua orang mesti ada. Kau nak beli kereta apa? Kereta apa? Aku Subaru. Baru. tak ada, aku bab benda ni aku kurang sikit. Kurang sikit, Tak kisah pun aku sarung kereta apa tak Tapi kisah. dalam otak ada terfikir tak kereta apa? Tak ada lah. Tak ada lagi lah. Tengok apa yang keluar baru lah masa tu kan. Tapi aku lebih Okay. Tapi dia ada tapi dia apa? Apa? Engkau No. Apa kereta apa? Aku lebih kepada four wheel drive. Bodoh. No. Oh, 4 wheel Yalah, satunya pasal meniaga lah. Ya Sana kan. Kau pun itu konon-konon nak ambil 4 wheel lah. Tak ada. Yelah, kita jumpa di episod Okay, bye.